masih lagi tidak berapa ramai lagi. Tak ramai lagi yang masuk ataupun yang menjawab soalan-soalan dalam Google Classroom. Ustaz harapkan kali ini ramai pelajar yang menjawab soalan dalam Google Classroom kerana itu merupakan salah satu markah untuk PBD awak. PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah awak. Okey? Jadi kali ini kita akan terus kepada tajuk kita iaitu akhlak terpuji hiasan diri, ulang kaji. Belum kita masuk pada apa yang kita nak belajar pada hari ini, elok kita Ustaz rasanya kita ulang balik. Ulang balik sebagai ulang kaji apakah yang dimaksudkan dengan akhlak. Okay? Akhlak bermaksud ataupun dari sudut bahasanya adalah bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan juga tabiat. Okey. Ia bermaksud kalaulah seorang itu mempunyai budi pekerti, mempunyai akhlak, mempunyai tabiat yang baik, maka dia mempunyai akhlak yang baik. Okey. Tetapi dalam sudut bahasa istilah syarak ataupun istilah Islam, yang dimaksudkan dengan akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Seperti mana Ustaz katakan sebelum ni? Kalau seorang itu berakhlak dengan sabar, maka dia tak perlu fikir-fikir. Dia automatik menjadi seorang yang sabar. Bila berlaku musibah pada dirinya, maka dia terus automatik menjadi seorang penyabar. Itu ialah si akhlak. Bukan perkara yang dibuat-buat, benda yang dilatih, benda yang mana benda yang mana dikata sebagai ucap-ucapkan, tak. Saya seorang penyabar. Saya seorang penyayang. Saya seorang ingat Allah. Tak ada. Buktinya mana bukti? Buktinya di mana? Kalau awak seorang penyabar, mana buktinya? Contohnya tiba-tiba awak terkena dengan musibah. Mana bukti awak penyabar? Itu akhlak namanya. Bukan benda yang kita buat satu pengakuan kepada orang lain. Tidak. Okey. Itu ialah ulang kaji kita pada hari ini ialah apakah yang dimaksudkan dengan akhlak. Okey. Sebelum kita masuk pada tajuk kita ialah tujuan memelihara akhlak, Ustaz nak seorang pelajar tolong ulang balik. Ulang balik apa yang Ustaz katakan tadi, apakah yang dimaksudkan dengan akhlak. Siapa yang sukarela? Siapa yang sukarela nak jawab apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Boleh seorang pelajar? Ataupun Ustaz panggil nama? Bolehkah Ustaz panggil nama? Panggil nama. Boleh. Okey. Ustaz nak Ifah. Ifah Nurina. Ya, saya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Akhlak dari segi bahasa ialah budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Okey, bagus. Akhlak dari segi istilah pula sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Okey, Ustaz nak tanya Ifah sekarang sebelum kita ni. Kalau begitu, apakah akhlak yang awak ada biasanya dalam rumah? Kalau rumah awak, akhlak macam mana yang awak ada? Apa Ustaz, saya tak faham. Okey, kalau begitu, kalau kata satu perbuatan yang tanpa berfikir kan, itu ialah akhlak. Jadi akhlak yang bagaimana yang awak ada di dalam rumah awak? Akhlak macam contohnya awak seorang penyabar ke? Kalau penyabar mana buktinya? Begitu. Okey. Bagaimana Ifah? Apa yang awak cakapkan itu, apa
akhlak yang macam mana yang awak ada dalam rumah awak? Saya rajin kot. Rajin. Buktinya? Saya kemas rumah, tolong apa-apa lah yang di dalam rumah. Okey, bagus. Itu contoh ya. Adakah yang Ifah sekarang sebelum akhir, adakah awak buat itu kerana hendak ganjaran daripada ibu bapa awak ke, ataupun ianya semula jadi? Ataupun memang awak tak boleh tengok? Tengok rumah kotor, rumah messy, awak akan terus mengemas ataupun bagaimana? Ataupun perlu mak dulu? Ifah, tolong mak kemas rumah macam tu, ataupun memang awak tak boleh tengok rumah tu bersepah? Ke macam mana Ifah? Saya akan buat sendirilah sebab saya pun tak suka tengok sepah-sepah. Okey, bagus. Itu contoh contoh akhlak. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, maka Ifah akan terus mengemas rumah. Itu adalah contoh seseorang itu berakhlak dengan akhlak yang rajin. Kalau kena suruh, tu bukan, tu belum. Belum lagi. Dia kena berlaku secara automatik. Automatik dia berlaku dengan cara yang rajin. Itu maksudnya seorang itu adalah seorang berakhlak dengan akhlak rajin. Bukan kata kena paksa dan lain-lain. Okey. Terima kasih dan juga syabas kepada pelajar-pelajar, murid-murid tadi yang telah menjawab soalan Ustaz dengan jawapan yang baik. Okey, kita teruskan lagi dengan apakah tujuan kita memelihara akhlak? Saya nak kita semua ni berakhlak ni. Akhlak ni kenapa? Dapat syurga ke? Ataupun takut neraka ke? Ataupun orang yang berakhlak ni sebenarnya ada pahala-pahala yang lain. Dapat ganjaran-ganjaran yang lain. Okey, kita lihat dalam slide itu. Pertama, orang yang memelihara akhlak dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Bila kita memelihara akhlak, tak ada gaduh-gaduh. Kehidupan menjadi aman, damai dan lain-lain. Yang kedua, mendapat kasih sayang daripada Allah. Seperti mana yang Ustaz katakan pada hari Isnin lepas, orang yang sabar ialah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Taala berkata dalam Quran, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia manusia di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Jadi orang bertakwa ni orang berakhlak mulia lah. Bertakwa tu kan salah satu daripada sifat akhlak mulia. Jadi orang berakhlak mulia dikasihi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, membentuk hubungan yang baik antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia dah seorang yang mana penyabar, dia redha, contoh redha kan. Kalau dia redha ni orang yang menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa saja yang ditentukan oleh Allah dia terima saja. Jadi orang ini ialah orang yang orang yang membentuk hubungan baik. Dia tak ada nak buruk sangka dengan Allah. Kenapalah Allah buat aku begini, kenapalah Allah buat aku begitu. Dia tak ada. Jadi orang yang begini, orang yang mana hubungannya dengan Allah Ta'ala adalah baik, tidak ada buruk sangka dan lain-lain. Yang seterusnya yang keempat, ialah sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah. Ini yang kita nak ni. Di mana saja kita berada, kita dilindungi oleh Allah. Contoh sekarang ni kan, macam perasaan besar kan. Bila kita seorang yang bertakwa, seorang berakhlak mulia, Allah lindung kita. Orang lain stres, orang lain dalam keadaan yang macam-macam, pelbagai masalah kita, Allah lindung kita. Allah beri ketenangan kepada kita. Tenang je kita. Contoh kalau kita hari ni dalam kelas kita tenang. Tak ada nak serabut-serabut, tak ada. Itu ialah contoh orang yang mendapat perlindungan daripada Allah. Okey, lagi. Mewujudkan kestabilan politik dan keamanan negara. Sama dengan yang satu tadi. Mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni.
Yang terakhir ialah meningkatkan kualiti modal insan yang amat diperlukan dalam membina kemajuan dan ketamadunan yang tinggi. Orang yang berakhlak mulia ialah orang yang mempunyai sifat-sifat yang baik. Okey. Bila orang bersifat-sifat baik ni ada rajin, ya, tekun, orang yang berkualiti, orang yang produktif, orang yang cepat buat kerja. Jadi orang macam ni ialah orang-orang yang diperlukan oleh negara untuk meningkatkan kualiti negara. Ya orang macam ni lah orang-orang yang mana diperlukan oleh negara. Contoh doktor kan, doktor. Seorang doktor ialah seorang yang kena cekap dan juga cepat bertindak. Jadi orang macam ni berakhlak dengan akhlak yang baik ya. Sebab apa? Dalam pemikiran mereka tidak ada sebarang halangan, tidak ada kekacauan. Orang yang tidak ada kekacauan, dia boleh berfikir dengan cara yang baik dan akhirnya mereka ini dapat memberikan sumbangan kepada negara dengan sebaiknya. Berbanding orang yang mana jiwa kacau, dalam keadaan yang mana tidak sabar. Contoh kita tengok pada hari ini dengan suasana COVID-19 dan lain-lain. Yang mana COVID-19 ni, kalau seorang doktor dia perlu sabar sebab keren lah. Ataupun daripada seorang pasien atau pesakit itu pelbagai. Bukan satu je. Macam-macam tu dia punya kerenah yang ada oleh pesakit. Jadi seorang doktor dia penyabar. Kalau tak sabar macam mana? Geram aku. Bisiknya ni. Cocok ni. Jadi tak sabar. Akhirnya apa berlaku? Kemudaratan kepada pesakit. Na'udzubillah min zalik. Okey. Sebelum Ustaz menyambung lagi, Ustaz harapkan jangan lupa ya, bagi mereka yang belum lagi masuk, belum lagi join ya, Google Classroom Ustaz, tolong sangat-sangat masuk dalam Google Classroom. Sebab dalam tu Ustaz sudah letakkan nota dan juga dengan latihan bagi pembelajaran kita setiap hari. Contohnya hari ini ada tajuk notanya, ada latihannya. Okey, jangan tak masuklah, tolonglah. Sebab itu ialah untuk awak. Okey. Seterusnya lagi ialah implikasi daripada tidak memelihara akhlak. Okey, apa yang terjadi kepada seseorang itu kalau dia tak jaga akhlaknya? Dia tak jaga akhlaknya, dia merosakkan akhlaknya sendiri. Apa yang akan terjadi? Pertama, akhlak yang buruk meruntuhkan maruah diri dan menjadikan kita hina di sisi Allah dan pandangan manusia. Itu pertama. Orang yang tak jaga akhlak dia sendiri, orang itu dipandang hina oleh masyarakat, apatah lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mendapat satu kedudukan yang tidak baik. Kedudukan yang tidak baik. Maka sebab itulah kita diwajibkan supaya berakhlak mulia. Berakhlak sabar, berakhlak qanaah, zuhud dan lain-lain. Contoh kalau seorang itu tersebut kata contohnya zuhud. Zuhud ialah ataupun qanaah. Qanaah ialah berasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau seorang yang tidak berakhlak dengan mulia, dia tidak qanaah, maka dia akan ambil orang tu, ambil barang orang ni. Jadi dia tidak ada perasaan cukup, akhirnya menyebabkan dia mencuri dan lain-lain. Jadi orang ini ialah orang yang dihina dan mendapat pandangan hina oleh masyarakat, apatah lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia mendapat kedudukan yang tidak baik. Okey. Yang kedua ialah kita menjadi orang yang dibenci oleh masyarakat. Tu yang kita takut pergi rumah orang, jangan dekat dengan dia. Kamu jangan kawan dengan orang tu. Jadi maknanya kita tak suka kita kawan dengan orang-orang yang mana yang perangai tidak baik. Jadi akhirnya kita orang yang berakhlak yang tak baik ni, semua orang tak nak kawan kita. Kita bersorangan diri. Mungkin kalau berkawan pun dengan orang yang segeng dengan kita juga. Kalau yang tak penyabar tu kawan dengan orang tidak penyabar juga. Jadi begitu. Okey. Yang ketiga ialah kalau dalam belajar
Kalau tidak berakhlak mulia, maka ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati. Maksudnya tak berkat ni macam mana tak berkat? Belajar lupa. Belajar lupa. Lupa yang kita belajar. Itu maksud, itu kemungkinan tanda-tanda daripada ilmu yang tidak berkat. Ataupun belajar, faham, tetapi tidak boleh diamalkan. Tidak dapat diamalkan. Itu juga antara tanda-tandanya. Jadi Ustaz harap amat-amat sekali kalau nak kita ilmu yang kita ada pada hari ini, ilmu yang mana diberkati, hormatilah orang yang mengajar kita. Tak kira lah cikgu sekolah rendah ke, cikgu tadika ke. Mana-mana guru yang pernah mengajar kita, itulah guru kita seumur hidup kita. Seumur hidup kita dia merupakan guru kita. Maka orang itu mesti kita hormat, mesti kita berikan penghormatan pada dia kerana ilmu yang diberikan pada kita. Dengan sebab dia lah. Apatah lagi contohnya, okay. Apatah lagi dengan guru yang mengajar awak membaca. Itu lagilah awak kena hormat sebab dengan jasa daripada dia awak dapat membaca. Tak kira lah tadika ke, sekolah rendah ke. Jadi orang yang mengajar membaca itulah orang yang paling banyak berjasa pada awak. Dengan sebab daripada dia awak dapat membaca. Alhamdulillah. Jadi kita hanya sejam pada hari ini. 30 minit ialah untuk pembelajaran secara Google Meet. 30 minit lagi saya biarkan awak untuk membuat kerja rumah yang dalam Google Classroom itu. Awak salin di dalam buku latihan. Lepas tu awak snap gambar, hantar ke dalam Google Classroom. Dan jangan lupa turn in. Ada pelajar yang hantar tapi tak turn in. Akhirnya Ustaz tak tahu dia hantar ke tidak. Dia hantar, lepas tu turn in tu ialah contoh kalau di sekolah kan, awak hantar kerja rumah, lepas tu awak hantar pada cikgu, tu turn in tu, awak turn in tu penting. Hantar dan turn in ya, jangan lupa. Lepas tu barulah Ustaz boleh bagi markah berapa, 10 ke, 20 ke. Ya. Ustaz harap itu yang perlu awak buat lepas pada ni. Okey. Ada apa soalan? Tak ada. Oh bagusnya. Umi ke tu? Tak tanya. Umi ke? Ya. Bagus Umi. Umi tak ada terus. Okey bagus. Kelas 1 ikhlas ni saya lah. Okay. Saya guru kelas. Saya nak tanya, ketua kelas 1 ikhlas apa dia? Ketua kelas. Dah ada belum ketua kelas kita? 1 ikhlas. Dah ada. Siapa dia ketua kelas? Q Danish. Q Danish. Oh, Q Danish. Okey. Dia ada dalam ni tak Q Danish? Q Danish ada tak? Baik. Ketua pun tak ada. Ada tak? Tengok saya cek. Tak ada. Tak ada, tak masuk. Penolong. Penolong siapa dia? Izzah Insyirah. Oh, Izzah Insyirah. Izzah Insyirah ada tak dalam ni? Tak ada juga. Tak ada juga. Ya. Apa nak jadi ni? Izzah Insyirah sebelum ni dia kelas mana? Kelas 1 setia ke? Hello. Izzah tu satu setia ke dahulu sebelum ni? Tak apa. Tak tahu. Oh tak tahu. Okey tak apa. Okey. Betul-betul tak ada soalan ni? Kalau tak ada soalan, Ustaz kita akan live-kan daripada grup ataupun kita keluar daripada masyarakat daripada Google Meet kita ni. Ustaz bagi masa selama 30 minit untuk awak semua siapkan segala kerja-kerja yang Ustaz berikan tadi. Dan Ustaz nanti tengok kali ini jangan ada sekali-kali orang yang tak masuk dan juga orang yang tak buat kerja. Sebab ini ialah markah PBD.
Pentaksiran bil darjah yang awak akan bawa sampai tingkatan 3. Kalau tak ada yang ni, rugi awak nanti. Ya. Ustaz harap sangat-sangat supaya kita semua dapat menjadi, ni betul orang rajin. Tengok macam, Ustaz bukan nak pujilah, ada pelajar-pelajar kita yang sudah jawab awal lagi. Ustaz malam tadi lagi, Ustaz dah masukkan dalam Google Classroom pukul 2 pagi malam tadi. Pagi tadi, Ustaz upkan dalam Google Classroom supaya pelajar-pelajar dapat membuat pada hari ini. Jadi Alhamdulillah adalah 2-3 orang pelajar yang sudah buat. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Kalau tidak ada soalan, kita sudahi dulu dengan pengajian kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Okey, 30 minit daripada sekarang tolong buatkan kerja rumah. Jumpa lagi insyaAllah pada pagi esok, pada esok hari. Tetapi esok kita hanya secara YouTube. Macam biasanya YouTube. Tengok, lepas tu like dan juga komen. Hadir. Saya hadir Ustaz dalam ruangan YouTube nanti insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.